Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kelas untuk tingkatan 1, satu mutiara dengan satu nilam. Kita akan sambunglah bab ratio, rates and proportion ni. Sebelum ni kita dah tengok ratio. So hari ni kita akan sambunglah macam cikgu kata, kita akan sambung dua lagi subchapter iaitu rates dan juga proportion. Dalam bab ni ada 3 benda lah yang kena tahu. Yang pertama adalah determine the relationship between ratios and rate. Yang ni. Dan yang kedua determine the relationship between ratios and proportion. Ni dah masuk proportion. And then the last one is determine an unknown value in proportion. So kita tengok slide yang kita akan belajar hari ni. Yang ni. So sekarang kita akan tengok rates berdasarkan konsep ratio. So kita tahu ratio ni A to B. Contohnya macam yang dah pernah kita dah belajar kan. A to B. A to B ni kita boleh buat dalam bentuk fraction juga iaitu A over B. So contoh kan. Kita ada yang pertama ni. Ni yang dia bagi. A car travel 285 km in 3 hours. So kita boleh tulis dalam bentuk ratio. So ratio dia adalah 280 km untuk 3 jam per 3 hours. Kalau kita belajar sebelum ni, ratio ni mesti unit sama. Tapi bila rates ni sebenarnya dia lain sikit. Tapi kita boleh tulis jugalah dalam bentuk ratio. So quantities yang involve adalah satu distance, satu time. Nampak dia tak sama. And then unit confirm berbeza iaitu kilometer dan hour. Contoh yang kedua kita ada a plant grows 24 cm in 4 months. Maksudnya kat sini 24 cm per 4 months. Quantities yang involve adalah height cm lah, and dan juga time. Unit dia adalah centimeter and also months. Yang nombor 3 ni, a baby mass increase by 1.5 kg per berapa? Per 60 days. So dia punya quantities adalah mass and also time. So dia adalah unit dia kg and days. Yang keempat, current pulse rate is 75 beats per minute. 75 beats per minute. Per minute masuk per 1 minute lah. So dia punya quantities yang involve adalah pulse rate, pulse lah, and time. Unit dia barulah kat sini beat lah, berapa newton per minute. Minit dia punya unit. Yang nombor berapa ni? 1, 2, 3, 4. Nombor 4. The force acting on the surface area of 1 square meter is 2 Newton. Bermaksud mana tadi? 2 Newton untuk 1 meter square. Square meter kan. Square meter tu meter square lah. So apa dia punya unit? Dia punya quantities. Quantities dia adalah
force and also area. So unit dia adalah Newton and also meter square. Okay, so tu unit dia lah. So the comparison of two quantities of different unit is a ratio between those two which is known as rate. Maksudnya kalau kita ada ratio antara dua kuantiti yang berbeza, maka dia dipanggil sebagai rate. Kalau ratio kuantiti dan unit sama, tapi kalau rate tak apa berbeza, itu adalah rate. Rate adalah kadar. Okay, so maksudnya jangan keliru lah antara ratio dengan rate ni. Ratio mesti unit sama. Okay, so kita akan tengok conversion of unit. Let's say kita pergi kedai kan, nak beli tomato ke buah lain je kan. So dia ada dua kedai. Kedai pertama, stall A ni dia jual RM15 per kg. Kedai yang kedua RM8 per 500 gram. So macam mana awak tahu mana satu yang murah? So cara nak tahu je mana satu yang murah adalah kena convert unit dulu. Okay, so kita senang faham RM15 per kg ni senang nak faham. Kalau beli sekilo RM15, kalau beli 2 kilo RM30. Tapi RM8 untuk 500 gram ni, ini yang lebih mudah kita tukar. Kita tukar kepada kilogram. So kita tukar, kita buat dia dalam bentuk ratio tadi, 8 per 500 gram. So 500 gram boleh jadi sekilo dengan darab 2. So kalau yang bawah darab 2, yang atas pun kena darab 2. Jadilah 16 per 1000 gram. So 1000 gram boleh bagi jadi kg, iaitu bagi dengan 1000. So bermaksud RM16/1 kg. So kita dah tahu kedai A RM15 per kg, kedai B RM16 per kg. Maksudnya stall A lagi murah. So itu cara nak convert unit. So convert unit ni ada dia punya function lah. Antara dia macam ni lah, awak boleh buat comparison kalau pergi kedai kan, siapa yang lebih murah. Ataupun tengok kepada problem solving nanti. Okay, so kita tengok contoh yang ni macam nak convert unit. Rajan is riding his bicycle at a speed of 5 meter per second. Convert to kilometer per hour. Okay, so kita ada 5 meter per second, bermaksud 5 meter per 1 second lah. Okay, meter nak jadi kilometer kena bahagi dengan 1000. Ni betul bagi dengan 1000. Second nak jadi hour. Okay, kalau second nak jadi hour je kena jadi minit dulu. Second nak jadi minit kena bahagi 60. Minit nak jadi hour kena bagi 60. So actually kena bahagi dengan 60 darab 60. So dekat sini actually benda ni macam kena bahagi dengan 1000 per dengan 60 darab 60 lah. So kalau kita bahagi, kita boleh tukar jadi darab. So awak akan terbalikkan dia. So dekat sini 5 darab dengan 60 darab 60 akan jadi 18,000. Bahagi dengan 1000. Akan dapatlah 18 km per hour. Okay, ni contoh lain. The mass of piece of 5 cm cube aluminium is 13.5 gram. Find the density of the aluminium in gram per second. So unit density adalah gram per second. Gram per centimeter cube. Unit density adalah gram per centimeter cube. So macam nak check density? Density adalah mass over volume. So kita tengok mass yang dibagi adalah 13.5. Bahagi je dengan volume dia. Check unit sama tak? Unit memang dah gram. Unit bawah ni centimeter cube. So tinggal bahagi saja. Dekat sini boleh guna kalkulator. 13.5 bahagi 5 dapat 2.7 gram per centimeter cube. Okay, itu adalah rates. So kita akan tengok proportion. Okay, untuk faham proportion kita tengok situasi ni. Given that the student could write 45 words in 5 minutes,
how much he could write in 1 hour. Okay, so kita ada rate dia lah. Rate dia adalah 45 words per 5 minit. So kalau 60 minit, berapa banyak dia boleh tulis? So 5 minit nak jadi 60 minit kena darab dengan 12. So kalau minit dah darab 12, word pun darab 12. So 45 darab 12 dapat 540. So he could write 540 words in an hour. Dan benda lain yang awak kena noted that proportion is right in the form of fraction. So proportion ni mesti dalam bentuk fraction. Kalau rates tak apa. Kalau tengok tadi yang rates, rates boleh dalam bentuk macam ni. Boleh dalam bentuk macam ni. Dia tak semestinya dalam bentuk pecahan. Tapi proportion kena dalam bentuk pecahan. Okay, so the comparison of two ratios or two rates is called proportion. Kalau kita buat comparison antara dua ratio ataupun dua rates adalah proportion. Ni kita buat comparison lah ni. Ni yang pertama, ini yang kedua. Okay, so kita akan tengok example 7 ni. Okay, write a proportion for each of the following situation. If 10 beans have a mass of 17 gram, then 30 beans have a mass of 51 gram. So kita buat comparison antara 10 bin dengan 30 bin. So maksudnya 17 gram adalah untuk setiap 10 bin dan 51 gram adalah 30 bin. Ni cara tulis dia. Cara tulis comparison antara yang ni two rates lah. Sebab ni gram, ni bilangan bins. Kalau je ratios, kena unit sama. Okay. Macam yang B, tengok ni ya. The Tour dilangkaui cycling race covers a distance of 1,180 km which starts from Kedah and ends in Melaka. On the map, the distance is 23.6 cm where 1 cm represent 50 km. So dia kata 1 cm mewakili 50 km. Dekat sini actually dia adalah ratio. Ratio dia sebab dia panjang. km ni kan panjang. 1 cm ni pun panjang. So 50 km untuk 1 cm. Bermaksud kalau dalam dunia sebenar, bukan dunia sebenar lah. Dunia sebenar 1180 bersamaan kalau dalam map 23.6. Kat sini kita ratio lah ni. Comparison between two ratios. Okay. And then determine unknown value in proportion. Macam mana nak tentukan unknown value in proportion? Apa tu sebenarnya kan? So kita tengok contoh yang diberi. Okay. Electricity cost 43.6 cm for 2 km watt per hour actually ni. Watt per hour. Tak, watt hour je lah sebab dia darab. How much does 30 km watt hour cost? Okay, so dia kata 43.6 sen untuk 2 kilowatt per hour lah. Macam mana pula kalau kita ada, kita jangan buat macam ni lah. Kita buat 2 kilowatt untuk 43.6 sen. So kalau 30 kilowatt, kita nak berapa pula dekat sini? Berapa sen? So untuk menentukan tempat yang kosong tu, ni kita kata determine unknown value. Ada 3 cara. Sama ada awak nak guna unitary method, proportion method atau cross multiplication method. So dalam unitary method ni kita tukar dulu kan. Macam yang ni. Kata 2 km untuk 43.6 sen. Kita boleh check dulu untuk 1 kilowatt berapa sen. So kita bagi yang 2 kan. Dapat 21.8 sen. So untuk cari harga 30 kilowatt darab dengan 30. Dapat 654 sen. Ni unitary method. Maksudnya kita cuba cari dia punya unit price.
1 kilowatt berapa sen? Tu unit price. Okay, then proportion method. Proportion method ni kita tengok macam ni, kita buat comparison. Tak kisah sebenarnya comparison macam ni, yang atas ni boleh, yang bawah ni boleh. So 43.6 sen untuk 2 kilowatt, berapa sen untuk 30 kilowatt? So 2 nak jadi 30 kena darab 15. Maksudnya untuk cari yang atas ni kena darab dengan 15 juga, sebab bawah darab 15, atas kena darab 15. So 43.6 darab 15 adalah 654. So cara proportion ni kita kena fikir macam mana daripada nilai yang bawah ni nak jadi nilai yang sebelah bawah kanan ni pula. Berapa diperlukan untuk jadi 30 daripada 2. Dan berapa pula diperlukan daripada 43.6 sen. Okay, cara terakhir adalah cross multiplication. So sama je, kita letak macam tadi, comparison. Cuma cara ni kita pindahkan je. 2 pergi sini, 30 pergi sini. So 2 darab X adalah 2X. 43.6 darab 30 adalah kena kira lah. So 43.30 bahagi dengan 2 dapat 654. So cross multiplication method ni cara paling senang lah. Kita tengok contoh lain. A farmer plants 3 chili plants per 0.5 meter square. How many chili plants can he plant in an area of 85 meter square? So kita buat comparison. 3 chili plant untuk 0.5 meter square. So berapa chili plant untuk 85 meter square? So kita buat cara yang paling senang adalah cross multiplication lah. So kalau ikutkan, sebenarnya kita just biarkan X ni dekat belah kanan atau belah kiri ni semua. Kita just, sebab associative rule mengatakan kalau A equal B, B is equal A. Tu cikgu boleh pindahkan X tu kat kanan, X tu pergi kiri. Tak kisah. So 85 ni pergi ke sana. So pergi ke sana sebenarnya darab kan. So darab 85. So then awak boleh kira X. X adalah 3 bagi 0.5 darab 85. Tapi kena pastikan unit sama. Ni unit yang dengan ni sama. Kalau dia tak sama, awak tak boleh carilah berapa chili plants. Kalau contoh unit tak sama, contoh satu lagi centimeter square ke kan, tukar dulu unit salah satu supaya sama. Okay, so jawapan akhir nanti dapat 510. Okay, then ini dah latihan. Okay, so hari ni itu sahaja. Nanti boleh sambung buat latihan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.